Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara PJ City menentang Kelantan FC dalam saingan Piala FA 2022. Yang mana pada perlawanan ni PJ City berjaya menang dan melayakkan diri ke pusingan seterusnya dengan keputusan 2-1. Gol PJ City dijaringkan oleh P. Rajesh dan juga Darren Lock, manakala gol pasukan Kelantan FC dijaringkan oleh Fadil, iaitu import baru mereka. Baiklah, untuk perlawanan ini boleh saya katakan kedua-dua pasukan bermain dengan sangat baik. Kalau dari segi ball position dan juga gerakan-gerakan serta percubaan yang ada, kemungkinan Kelantan boleh menang sekiranya mereka berjaya untuk convert ataupun menyudahkan peluang-peluang yang ada di hadapan gol, terutamanya hantaran Fadil kepada Belfort, yang mana gawang PJ City waktu itu sudah terbuka, tetapi sayang percubaan Belfort boleh dikatakan terbias melalui side netting yang menyebabkan Kelantan gagal untuk menjaringkan gol yang kedua pada perlawanan semalam, yang mana kedudukan ketika itu adalah 1-1. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan PJ City dahulu. Apakah kelebihan serta kekuatan dan perkara yang boleh saya puji untuk pasukan PJ City pada perlawanan ini? Yang pertama yang boleh saya puji adalah bagaimana mereka menerapkan direct football ataupun menggunakan bahagian wide area untuk melancarkan serangan. Sekiranya anda lihat kepada build up ataupun kepada serangan yang dilakukan oleh PJ City dari minit pertama sehinggalah 90 minit pertama, kebanyakannya mereka menggunakan bahagian wide area ataupun menggunakan winger mereka untuk melancarkan serangan dengan membuat hantaran jarak jauh, yang mana mereka akan buka game build up daripada bawah, dan daripada bahagian tengah akan buka kepada bahagian winger, dan bahagian winger akan melakukan crossing ke dalam kotak penalti untuk mencari target man mereka, iaitu Darren Lock ataupun Kogi yang berada di dalam kotak penalti, yang mana memang itu adalah style of play ataupun boleh dikatakan corak permainan PJ City yang menunjukkan mereka punya corak serangan tu tak ada variasi sangat, tetapi apabila mereka sering melakukan perkara yang sama, perkara tersebut gagal dihalang oleh pasukan Kelantan dan pasukan Kelantan terpaksa menerima, yang mana corak-corak yang dilakukan oleh PJ City adalah 2 gol terhasil daripada corak yang sama, iaitu gol yang pertama yang dijaringkan oleh Darren Lock. Pasukan PJ City attack di bahagian wide area ataupun di bahagian wing kiri, lalu melakukan crossing dan Darren Lock berjaya menanduk masuk. Dan untuk gol yang kedua, pasukan PJ City menggunakan serangan di bahagian wing kanan lalu melakukan crossing, P. Rajesh tanduk masuk. Boleh saya katakan itu adalah kelebihan dan juga faktor pasukan PJ City berjaya untuk menang game ini. Sebab apa? Sebab mereka selesa untuk menggunakan corak permainan sebegitu. Walaupun banyak kali mereka lakukan, mereka still melakukan benda yang sama sehingga mereka berjaya untuk membuahkan hasil. Boleh saya katakan mereka sudah selesa dengan gameplay macam itu, dan pemain-pemain pun dah tahu yang corak permainan mereka sebegitu akan memberi kelebihan kepada mereka di dalam kotak penalti untuk menerima umpanan bagi menjaringkan gol. Jadi itu yang pertama saya suka ataupun boleh saya puji tentang PJ City, bagaimana corak mereka yang sama ketika menyerang menggunakan wing kanan ataupun wing kiri berjaya untuk membuahkan hasil sebanyak 2 kali pada perlawanan yang semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang pasukan PJ City adalah tentang defense department mereka yang diketuai oleh Rafi, Aaron Kumar dan juga K. Kanan, yang mana ketiga-tiga player ni memang sangat-sangat cemerlang daripada segi man marking, yang mana kita boleh tengok Aaron Kumar yang beraksi di bahagian kanan berjaya untuk menjaga Nathaniel Ringo dengan sangat baik apabila beliau sering follow up dengan gerakan-gerakan yang cuba dilakukan oleh Nathaniel, yang mana Nathaniel walaupun mempunyai speed ataupun kelebihan dari segi kelajuan, tetapi Aaron Kumar berjaya untuk menjaga beliau dengan sangat baik sehingga Nathaniel terpaksa berubah posisi untuk bermain di kiri dan di bahagian tengah. Jadi benda tu sedikit sebanyak menunjukkan yang defense department pasukan PJ City bagus dari segi pembacaan game, yang mana mereka pandai untuk berhadapan dengan situasi sekiranya winger laju, apa yang perlu mereka buat iaitu mereka follow up sampai ke belakang sahaja dan tidak memberi ruang kepada player-player pasukan Kelantan untuk crossing dan sebagainya. Itu sangat-sangat bagus dari pembacaan game. Yang kedua, barisan pertahanan
pertahanan PJ City bagus dari segi man marking, yang mana mereka pandai untuk marking player ataupun tidak memberikan ruang yang bebas kepada striker-striker pasukan Kelantan FC seperti Belfort dan juga Nixon untuk menerima umpanan yang mudah daripada pemain-pemain winger. Jadi boleh saya katakan mereka kadang-kadang marking 1-on-1, kadang-kadang mereka marking 2-on-1. Itu yang boleh saya puji untuk yang kedua tentang defend pasukan PJ City. Yang ketiga, pasukan PJ City pandai untuk cepat reaksi dengan apa yang berlaku dalam kotak penalti. Yang mana kita tengok pasukan Kelantan banyak melambungkan bola ataupun banyak berada dalam kedudukan dalam kotak penalti ketika memegang bola untuk melakukan percubaan. Tetapi sebelum percubaan dilakukan, pemain PJ City dah mampu untuk react, yang mana mereka cepat untuk block dan mereka cepat untuk intercept bola-bola di dalam kotak penalti untuk memastikan yang percubaan pemain-pemain Kelantan ini gagal. Jadi memang boleh dipuji lah untuk pasukan PJ City punya pertahanan. Mereka pandai untuk baca game, marking pun pandai, mereka punya reaksi pun cepat. Yang paling penting, mereka tahu bila perlu mereka low block, iaitu bermain dengan defensive line yang agak rendah, dan mereka tahu untuk compact dan tutup ruang, dan mereka tahu juga bila mereka perlu naik untuk bermain dengan defensive line yang agak tinggi sikit ketika menyerang. Itu yang saya suka tentang PJ City lah, yang kedua untuk game semalam. Ya, memang hidup lah boleh dikatakan. Jadi secara overallnya pada perlawanan semalam, PJ City memang sangat-sangat hidup di bahagian wing kanan dan juga wing kiri dengan corak permainan long ball mereka, lalu melakukan crossing dalam kotak penalti. Boleh saya katakan kanan dan kiri mereka sangat hidup, bermain dengan simple football, tak perlu nak kalang kabut. Dan yang kedua, secara overallnya memang defend department pasukan PJ City pun cemerlang. Mereka pandai untuk react, mereka pandai untuk membaca game, mereka banyak melakukan blocking dan juga interception yang penting untuk memastikan gawang mereka tidak dibolosi. Jadi itu yang boleh saya sembang tentang pasukan PJ City. Untuk pasukan Kelantan FC pula, pada perlawanan semalam mereka bermain dengan sangat baik. Saya tidak nafikan dari segi build up daripada bawah mereka bermain dengan sangat baik. Dari segi switch play, yang mana kadang-kadang mereka buka game kepada bahagian kanan ke bahagian kiri kepada bahagian kanan, lalu mereka serang ke bahagian tengah dan sebagainya. Memang Kelantan FC bermain dengan sangat baik secara overall daripada segi ball position, build up di bahagian tengah, di bahagian wing mempunyai pemain-pemain yang laju dan sebagainya. Tetapi sayang, beribu kali sayang, yang mana Kelantan FC punya execution ataupun dari segi penyudah, barisan serangan mereka agak tumpul untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Bermaksud di sini mereka gagal untuk convert mereka punya percubaan on target kepada jaringan. Itu yang menyebabkan Kelantan FC gagal untuk menamatkan game ini dengan lebih awal. Sepatutnya mereka dah boleh skor lebih daripada 1 gol, tetapi sayang, berjuta ribu kali sayang, apabila striker mereka kadang-kadang lambat untuk buat decision, sama ada untuk shoot ataupun untuk passing, yang menyebabkan pemain-pemain PJ City di bahagian pertahanan cepat untuk react dan juga cepat untuk block apa yang cuba dilakukan oleh pemain serangan Kelantan di dalam kotak penalti. Itu yang menyebabkan mereka gagal untuk convert peluang-peluang yang ada untuk menjaringkan gol bagi menjaringkan gol kemenangan untuk pasukan Kelantan. Itu yang Kelantan perlu diperbaiki. Yang pertama, pasukan Kelantan punya kelemahan di bahagian attacking. Sebab apa? Sebab dari segi idea, dari segi gerakan, mereka dah bagus, mereka dah cemerlang, tetapi daripada segi execution, daripada segi bagaimana mereka nak menyudahkan peluang tersebut, mereka masih lagi buntu. Disebabkan apa? Decision making ataupun final decision yang dibuat oleh pemain yang last pegang bola tu agak lambat dan kadang-kadang agak kalang kabut dan mudah dibaca oleh pertahanan lawan dan mudah dihalang oleh pertahanan lawan. Itu yang perlu Kelantan perbaiki. Dan untuk perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan, yang pertama adalah mengenai Sheikh Sobri. Pada perlawanan ni saya boleh katakan Sheikh Sobri bermain dengan sangat bagus, yang mana beliau bertahan dan juga membantu pertahanan di bahagian tengah dan juga bahagian back four. Beliau mampu untuk menjalankan tugas tersebut dengan sangat bagus. Tetapi yang paling menarik tentang Sheikh Sobri pada perlawanan ni adalah bagaimana
beliau sering kali involve ataupun terlibat dengan gerakan-gerakan build up di bahagian tengah yang dilakukan oleh pasukan Kelantan. Yang mana untuk perlawanan ni boleh saya katakan Syed Sobri bermain dengan agak ofensif ke hadapan untuk membantu Belford, untuk membantu Nixon, untuk membantu Fadil di bahagian hadapan. Jadi banyak kali juga Syed Sobri terlibat dengan gerakan dan juga build up di bahagian tengah, menunjukkan yang beliau juga mempunyai kualiti sebagai seorang pemain midfield yang boleh untuk bermain dengan ofensif dan buka game kepada rakan-rakan. Itu yang pertama yang saya suka tentang pasukan Kelantan FC. Yang kedua yang saya suka tentang pasukan Kelantan FC adalah pemain bernama Nathaniel Ringo, iaitu import daripada Indonesia. Yang mana Nathaniel ni pada peluang semalam, beliau beraksi dengan sangat baik, mempunyai kelajuan dan pandai untuk menempatkan diri dalam ruang yang kecil untuk menerima bola, beberapa kali berjaya beat Aaron Kumar dan beberapa kali melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Tetapi sayanglah, macam saya cakap tadi, pemain-pemain striker Kelantan gagal untuk execute ataupun untuk sudahkan peluang-peluang yang tersebut, walaupun pemain-pemain di bahagian winger dah create banyak chances ataupun dah banyak melakukan passing ke dalam kotak penalti. Jadi benda tu memang perlu diperbaikilah. Tapi itu yang kedua yang saya suka untuk pasukan Kelantan FC. Yang ketiga, untuk pasukan Kelantan FC juga adalah mengenai mereka punya pertahanan back four. Untuk back four kali ni yang diketuai oleh Yusri, yang mana mereka bermain dengan sangat baik. Mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Sebab apa? Sebab mereka sering terlibat dengan build up yang dilakukan oleh bahagian bawah, yang mana mereka kadang-kadang bawa bola naik dan mereka push forward. Jadi boleh saya katakan back four pasukan Kelantan pun beraksi dengan sangat baik. Mereka juga terlibat dengan dari segi transition dari bertahan ke menyerang, mereka agak bagus. Transition daripada menyerang ke bertahan pun mereka agak bagus. Cumanya di bahagian pertahanan pasukan Kelantan FC ni yang lemah sikit adalah apabila PJ City banyak melakukan crossing, pemain-pemain PJ City tidak di-marking. Yang mana kita boleh tengok gol dia relok, walaupun dia relok ada orang jaga dia kat situ, tapi dia relok tidak di-pressure dan tidak ditekan, lalu mudah saja dia relok menanduk bola masuk, menewaskan Solihin. Begitu juga dengan gol kedua pasukan PJ City, yang mana P. Rajesh berada dalam kedudukan kosong, tak ada siapa marking beliau, tak ada siapa pressure, mudah saja tanduk masuk gol. Jadi boleh saya katakan defense Kelantan perlu perbaiki daripada segi awareness ataupun kesedaran dalam padang, yang mana mereka perlu lebih cepat untuk melakukan pressure kepada pemain kosong, dan mereka perlu untuk memastikan yang mereka boleh marking dan tidak membiarkan pemain berada dalam kedudukan yang kosong untuk menerima bola. Kalau tak, macam semalam lah, terima padah, 2 gol terhasil daripada 2 gerakan yang lebih kurang sama sahaja. Jadi secara overallnya pada perlawanan semalam, kedua-dua tim bermain dengan sangat baik. PJ City dengan simple football, lepas tu Kelantan dengan ball position dan juga build up yang lawa. Tetapi macam biasa, pasukan yang berjaya untuk convert peluang-peluang yang ada depan gol dan berjaya menjaringkan gol, maka pasukan tersebutlah yang akan menang. Jadi PJ City semalam deserve to win sebab mereka berjaya untuk convert peluang, walaupun dari segi corak permainan Kelantan yang layak menang, tetapi Kelantan gagal untuk convert peluang-peluang yang ada. So Kelantan terpaksa menerima dan juga akur kepada kekalahan tersebut. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.